Okay guys, Assalamualaikum. So actually kita just nak discuss what is my projection for BTC ataupun all the crypto coin. So actually sekarang ni, sorry kalau background bising sikit. So actually sekarang ni apa yang I nak is I nak tengok dekat semalam I ada upload video. I nak tengok dekat 32,000 ni dia break ataupun dia create something. So dia break and then I kata 30,000 is my last support. So bila dia dapat je break area ni 30 sampai 29 ni area ni sampai ke 30,000, dapat je break sini, dia akan turun sampai ke sini. Kejap dia nak completekan ni, lepas tu nanti dia naik balik. 21 bukan 24,000. Area sini lah lebih kurang. Area sini. Sekejap. Kita tengok sini ada apa. Oh, okey, kejap. Tapi sebab nampak something lah yang I nampak something. Oh, ni berapa ni? 23,000. Oh, okey. You boleh, kalau you nak try masuk, you boleh try masuk dekat area sini. Ini kita dah buat filterize. Dengan ni jauh tak? Tapi 1.61 jauh lagi Ni dekat mana ni? Ni dekat sini. Boleh lah kita test, kita tengok apa jadi kat dalam sini. Dia buat rejection ataupun nanti dia create something, ataupun during dia approach macam ni. During dia approach sini dia turun, dia create macam ni, dia buat new support. Dia create setup, dia turun bagi. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi macam tu. Dia boleh jadi macam-macam. Dia bukan boleh jadi ni, ataupun dia boleh je turun ni, dia turun dengan laju, dia turun sini, terus dia balas. Boleh je. I thought 24. Yelah, area 24,000. Betul lah. Area lah. Nak bagi exact location tu, you boleh cari balik lah. Buatlah sikit. Janganlah mengharapkan signal. Sebab kalau you harapkan signal, I jarang bagi signal. Tapi kalau I bagi, bagilah. Kalau I tak bagi macam kalau sebab mostly my signal tu more to yang spot tau. More to spot spot apa orang kata ni, spot trade, bukannya leverage macam yang I biasa buat. Sekarang ni lah I buat leverage. Yang dulu I buat spot and then I tengok kenapa aku tak nak buat kat leverage sedangkan aku boleh buat. Sedangkan benda ni aku nampak peluang. So I baru je buat leverage, tapi bukan baru sangat lah, baru tahun ni lah, macam tu lah. Baru-baru lagi, baru tahun ni, awal-awal tahun hari tu kan, bulan 3 tak silap I. Sebab I nampak, kita nampak peluang, kenapa aku tak nak sell? Sekarang ni sedap sell, bukan sedap buy. Kita sedap sell sebab trend dia buat ni tau. Dia buat satu ni. Dia buat ni. Nampak ni, apa ni? Siapa nampak, bagus lah. Dia buat HNS. Ni nampak tak? Sini neckline, dia buat ni. Semalam I ada upload video pasal HNS. Tengok dia sampai sini, area sini. Pump dia naik sini. Tap. Ni sini dia buat turun. Tapi dia tak turun pun sampai dekat dia punya yang tepat supposedly dia turun sini. Dia kena tahan. Harga dia kena tahan. Dia main channeling. Lepas tu dia create lagi setup. And then actually yang masa I ajak beli tu sebenarnya I nak jual balik dekat sini, tapi dia tak follow my plan. Okay, so in order untuk counter ni dekat H4 tau, in order untuk counter this trend, dia kena create satu setup ataupun apa-apa je satu setup ni. Kita nampak double bottom. So I target bila I tengok ni, I tengok boleh ke tak boleh aku masuk dekat sini ni, pergi sini, I check balik. Okay, boleh. So dekat sini aku punya first target ni dia dekat 1000, dekat satu ni dulu. Sekejap kita tanda dulu. Sini first target kita. Lepas tu yang ni second target kita. Yang sini last target kita. Kalau dia tembus memang dia nak naik terus lah.
Kalau dia temu maybe dia nak naik sampai sini, sampai dia boleh cecah sampai 1,000. Sampai sini area sini lah. Sorry lah bising ada kat office lah. Okay, so inilah yang kita nak. Ini yang kita nak sebenarnya. Ini yang kita nak and ini yang kita nak tengok. So bila bila tak jadi kan, bila tak jadi ni, tapi I tak, yelah itulah I cakap, actually bukannya setup ni yang you perlu cari, trading plan tu you yang kena betulkan. Macam I buat, I ada sell kan, I ada sell kat atas ni kan, and then I tutup sebab apa I sell tu ada setup kat sini, tapi setup tu tak clear. Setup tu dekat M5, boleh tengok ke? Setup tu dekat M5, I rasa I ada tunjuk kot dekat previous video. Mana yang dapat setup tu? M5 ke M30? M30 rasanya. Mana? Okay, M30. Ni area sini tak silap I. Kejap ni naik di sini. Area sini tak silap I. Ke sini betul lah. Ni. Macam mana I dapat, sebab kita dah biasa kan. Kita dah biasa buka mati time frame punya analysis. Kita dah biasa buat. Nanti you akan nampak lah apa benda yang you nak. Ni nanti dekat M5 nanti you akan nampak something. Puncanya dia M5 tak, sebenarnya bukan punca, dia starting dia daripada M5. Mana kau tapi bila ditapis jadi macam ni pula bila ditapis lagi dapat tak? Yelah betul lah tu. Betul lah tu. Tempat dia nak jadi sharpshooter sangat. Boleh tapi susah. You ingat senang nak jadi sharpshooter ni. Bukannya hari-hari boleh buat. Dapat buat. Ni sebab I follow trend je ni I dapat. Ni sebab I follow trend je. Sebab kita nampak sometimes bila ada breakout, dia boleh jadi fake out and dia boleh jadi ni. Kenapa I berani masuk kat sini? Sebab I tahu risk I dekat mana. Risk I dekat sini. I boleh letak stop loss dekat sini. Bukan. Betul lah. Stop loss I boleh letak kat sini. Stop loss I tu dalam, I rasa tak banyak. I rasa dalam ni ke sini berapa? I masuk kat 40,000. Sebab kita ambil nombor, kita genapkan terus. Ataupun kita bundarkan terus daripada 40,000 ke sini. $40. 40 ni dalam 4 dolar lah. Actually ni dalam $4. Tapi I, dekat BTC ni I boleh riskkan sampai $10. I berani risk sampai $10 sebab I tahu dia punya, I tahu apa I nak. Kenapa $10? Orang kata, "Oi, tak sharpshooter lah kalau stop loss letak $10." Bukan, kita nak tinggal. Ni laju macam ni. Kau berani masuk ke? Sharpshooter sangat berani masuk ke kalau laju macam ni? Mesti you nak something juga. Macam tu. Ada benda-benda yang kita nak sebenarnya. Bukannya kita main masuk je. Tak. And kenapa kita buat macam tu ada sebab. Macam ni I masuk sell sebab apa? I takut kalau kat sini dia buat fake out. Sebab apa? Sebab kita nampak dia boleh naik and then dia boleh turun. Sebab kat sini I nampak, bukannya I nampak setup, lepas tu I nampak ada order. So peranan order ni dia mampu menarik price untuk sampai ke location dia tu. Macam yang sini, jom kita tengok. Ni contoh. You tengok sini masa ni harga dekat atas ni tak ada order tau. So order banyak kat bawah. Sebab tu kenapa price junam. Kenapa price turun. And then sampai sini kan, dia boleh naik and dia boleh tembus. Macamnya sini ni. Macam sini kan. Dia boleh tembus. Dia turun, dia naik balik. Turun, dia naik balik. Sebab kita nak tengok volume. Volume buyer tu dah kuat belum? Ke ataupun ramai lagi ramai lagi yang menjual. Sebenarnya sekarang ni masih diorang tengah jual tau. Sebab nanti kita cerita dekat DSY pula. Ni DSY. Nanti kita cerita kat DSY pula. Okay, so kita nak cerita dulu, tengok order macam mana. Okay, so you tengok sini 30,000 ni yang dah replay bukan live
Actually I ada masuk tau dekat 30, I masuk BTC, I masuk sell. Saja pagi-pagi tengok nak try lah bangun pagi kau ngantuk kan, nak bagi cerah sikit mata. Mana dia ada satu sini I try sell, lepas tu I tutup TP sebab kita nampak order kat mana and kita berani buat macam tu lah. Kejap ni pukul berapa? Ni pukul yang sini pukul apa? Sini pukul 8 pagi. Bukan pukul 8 lah. Area-area situ lah. Kita bangun pagi kita nak bekerja kan. Nak bagi cerah sikit mata tu. Kejap Okay, dia dekat ni. Okay ni nampak Okay, first you nampak tak ni colour dia merah. Dia sedut, dia ambil order colour merah tu dulu. Sebab ni dia tak zoom in. Kalau dia zoom in lagi, you nampak exact location dia kat mana. Sebab tu kita ambil dia. So, I tengok I agak-agak je dalam 30,000. I ambil agak-agak dalam 30,000. Sini, 30,000. 30,000 sebab I tengok okay 30,000. I try lah masuk sell kat sini sebab kita nampak setup. Bukan kita tak nampak setup. Ini scalping kan ni. Ini scalping kan ni. So, bila kita nampak ni, macam ni kita ada support. Lepas tu dia buat breakout and dia tinggalkan demand supply zone. Dia tinggalkan supply zone. So nanti bila I tengok okay price dah naik, lepas tu masuklah, janganlah tak masuk. Itu yang price naik, mana kat sini price naik. Lepas tu dia turun. Sorry bukan kat situ. Dia dekat belakang ni. Ni. Sini price naik, lepas tu dia turun. I tengok okay dia naik, dia turun. Tengok. Kalau you tengok kat sini pun you nampak. Sini dia naik, lepas tu dia turun. Dia turun. Betul ke ini Kejap. Tapi tak silap I macam ni lah. Tak silap I during this time lah. During this time lah. Sini I masuk ni sebab yang ni. Lepas tu dia turun lah. Tapi I dapat tutup kat 30,000 lah. Sebab apa? Ada order. Kita tahu kemampuan price tu dia boleh tarik harga tu. Sebab kita tak nampak ada order kat atas. So kalau ada order kat atas, bahaya dia bila kita nak buy. Bila kita nak sell. Kita nak sell during this time bahaya. Takut dia naik dulu baru dia turun. Boleh jadi gitu. Kalau macam ni dia boleh turun. Tapi boleh turun saja ke? Tak juga. Kalau you tengok sini, bila volume tu cukup, dia boleh terus naik. Macam sini lah. Pump dia naik, lepas tu dia turun balik kan. Dia turun balik. Okay, tengok. Ni baru full absorption dekat location sini. Macam ni. Ni full absorption buy. Dia kalau merah full absorption buy. Kalau kali hijau full kalau color merah kalau hijau macam ni absorption untuk sell. So maknanya bila you nampak merah macam ni, ramai yang buy daripada ramai yang sell. Kalau masa yang turun tu ni pun ramai yang buy sebenarnya. Ramai yang buy. Ni pun ada sell. Saya rasa ada orang tak sell pelik lah. Okay. Ni ada sell, ni ada sell. Okay, kita nak tengok order je, kita nak tengok. And then you tengok sekarang ni. Dia dapat full absorption, dia turun kejap, tak terus naik. Itu yang jadi dekat chart jadi macam ni. Tak terus naik. Dia dapat buat full absorption dekat sini. Tu yang price terus naik. Faham? Faham ke tak faham? So, actually sekarang ni apa yang kita nak? Sebab tadi ada yang call I tanya, aku nak cut loss ke aku nak biar dulu? Kalau you rasa you mampu untuk tangguh cut loss, you biarkan lah. Tapi kalau you rasa you tak mampu, you cut loss je. Sebab apa mungkin ada orang dia boleh spend $100. Contoh. Bukan dia lah. Ni I punya, yalah kita pun pernah duduk dekat situasi macam dia kan. Macam sebab kita nak bawa orang ni, kita kena put diri kita bukan dekat tempat yang kita senang. Tempat yang kita susah, kena letak kat situ. So, I just imagine, okay, orang boleh buat $100, I rasa okay, itu minimum lah, senang. Kalau $20 tu boleh buat tapi susah sikit. Okay, kat leverage senang. Dekat spot susah. Okay, so daripada $100 contoh lah, bukan dia yang letak $100 ni, kita contoh lah, minimum untuk I lah. $100, contoh, dia dah float dalam 4%. Dia nak biar ke dia nak cut loss? So kalau I ni baru dia rugi baru dalam $4. So for me better kau cut loss dulu kalau kau nampak position kat bawah ni.
Kau nampak dia nak terjun, kau cut loss je dulu. Tapi kalau kau rasa kau mampu untuk tanggung floating ni, ataupun kau yakin dia boleh naik lagi, kau hold lah. Tapi sekarang ni I tak rasa dia naik. I nak tengok dulu dia nak buat apa kat sini. Kalau dia berjaya break area sini tau sebenarnya. Area yang kita nak dia break untuk dia buat kenaikan yang mendadak. Bukannya dekat sini, dia dekat sini tau. Jauh. Dekat 32,000 ni dia kena break balik. 32,000 ni dia nak kena break balik. Sinilah lebih kurang lah. Tapi kat sini dia tak ada setup. So kita tak nampak. So nak masuk buy ke nak masuk sell? Boleh masuk sell lah. Boleh masuk sell lah. Tiba-tiba nampak. Tiba-tiba nampak Boleh masuk sell lah. Ni. Tiba-tiba nampak. Tapi order tak ada lagi tau. Setup je baru muncul. Order tak ada lagi. Dekat 33,000. Jom kita tengok order ada tak? 33,000 tak ada. Jom kita tengok yang sekarang ni. Baru letak. Order baru letak. So order ni tak kuat lagi. Ni 33,000. Baru letak order ni tak kuat lagi. Okay. So kenapa I kata nak hold boleh hold, nak cut loss boleh cut loss. Sebab apa? Bila I tengok kat order, dia boleh turun ni. Nampak ni banyak ni, heavy order ni banyak lagi kat bawah-bawah ni. Boleh dia turun boleh je dia naik. So sekarang ni dia tak nampak, kita tak nampak direction dia. Kalau you baru nak masuk, jangan masuk. Kalau you dah lama masuk, you dah floating buy, you nak tutup, boleh tutup. Ikutlah, you nak rasa nak tutup, you boleh tutup. Kalau you rasa you mampu tanggung floating, kalau dia turun lagi, you nak biar. Okay, itu satu. And then kalau you rasa you nak jual, jangan jual dulu. Macam dia tengah create something ni, bahaya ni. Jangan jual dulu. Sebab apa? Jom kita tengok DXY. Ini punca ni. Inilah punca kenapa emas turun. Apa nama ni? Emas turun, lepas tu crypto terjun. Sorry. Emas turun, saham turun. Tapi saham turun tak teruk. Dia turun sikit je. Dia terkias sikit je. Dia tak turun teruk macam BTC. Okay, so you tengok kita ada satu location untuk kita. Mungkin dekat area sini nanti dia create setup. Mungkin lah, kita tak tahulah. Mungkin kat sini ataupun dia boleh naik sini. Dia terus bagi buat fake up. Boleh jadi macam tu. Sebab US sekarang ni wayang je. US sekarang ni wayang je. Tak tahu lah kalau betul dia memang betul dia tengah kuat lah. Tapi tak tahulah. Kita tak tahu sebab dia punya projection untuk dia kuatkan dollar strength ni memang bukan baru tahun ni. Sebenarnya dari tahun lepas lagi. Bulan 5 tahun lepas. Bulan 5 tahun lepas diorang dah buat projection, and bulan 12 diorang set the same projection untuk next year. Diorang kata diorang nak kuatkan interest rate, diorang nak tinggikan. Yelah, sebab kita nampak bila ada inflation tinggi akan ada inflation tinggi ni. Ada orang kata tak bagus, tapi sebenarnya dia bagus untuk kerajaan ataupun dia bagus untuk ekonomi yang mungkin dekat penduduk tak bagus, tapi dekat yang badan-badan ada orang-orangnya baguslah inflation. Aku boleh tinggikan tax, aku boleh tinggikan interest rate. Adalah orang-orang siapa yang dapat interest rate macam tu lah, dia lah untung. Sebab tu ada untung rugi dia. Contoh macam contohlah kita tengok yang terdekat lah dekat Malaysia sekarang ni. I tak tahu you all sedar ke tak sedar inflation dekat Malaysia ni tinggi disebabkan kita boleh keluar KWSP. Lepas tu yelah, tapi kita tak boleh nak kata kerajaan tak boleh keluarkan sebab ada yang masih perlukan benda tu kan, dengan banjirnya, dengan covidnya kan, semua orang terkesan. So kita tak boleh nak cakap macam tu juga. So bila kita nampak benda ni, and then I tengok RM50 ni aku dapat buat apa? RM50 ni aku tak rasa apa pun dah sekarang. Rasa RM50 ni beli pun cepat betul habis. Macam tu. So kita nampak dulu RM10 okey lagi lah. Sekarang ni RM50 pun dah tak rasa. Kita nampak inflation tu makin tinggi. So bila inflation tu makin tinggi, sekarang ni interest rate tengah rendah ke tengah tinggi? Tengah rendah. So you rasa dia akan tinggikan ke dia akan rendahkan lagi? Mestilah dia akan tinggikan. And then bila dia tinggikan, siapa yang untung? Yang untung bank lah. And bank negara pun untung. Adalah orang-orang yang untung, and orang yang invest dekat bank tu pun untung lah. Macam tu lah. Inilah
cara ekonomi bermain, ekonomi dekat dalam pasaran ekonomi bermain, macam ni lah. Dia ada benda-benda lain lagi, tapi benda tu too detail, kita tak nak cerita in detail, kita nak cerita in general bagi orang mudah faham bila ada inflation, apa yang akan jadi bila ada inflation. Inflation tinggi macam dekat, sebab dia terpaksa tau, dia terpaksa kontrol benda ni. Kalau dia tak buat macam ni, nanti inflation akan semakin tinggi. Nanti you tak rasa pun. Mungkin kita boleh tahan dalam lagi 20 tahun, 50 ringgit ni boleh rasa macam 50 ringgit sekarang mungkin. Ataupun mungkin dalam 5 tahun lagi dah tak rasa dah. 50 ringgit ni rasa macam Allah, macam 5 ringgit je. Macam tu lagi teruk. You tak rasa sedih. Macam Korea kena, macam Indon kena, Jepun kena. Inflation tu tinggi tau. So, itu yang kita nak elakkan. Itu yang mungkin bank negara cuba elakkan. I tak tahu, tapi dorang punya projection. Dorang pun ada pakar-pakar analisis ekonomi dorang. So macam mana I relatekan inflation, and then apa yang interest rate, bila interest rate jadi, sebab apa ni nanti ni nak lemah balik lah ni. Tak tahulah mungkin dia boleh jadi kuat sebab apa? Sebab dia, yelah, dia tinggikan interest rate kan. Bila dia tinggikan interest rate, siapa untung? Pelabur untung. Bukannya bank saja, bank negara tu pun akan untung, pelabur pun untung. Sebab apa? Sebab dorang ekonomi growth, apa orang kata ni, pertumbuhan ekonomi dorang bagus. Macam tu. So back to my projection untuk BTC, I rasa sekarang ni you jangan masuk buy, jangan masuk sell, bahaya. You relax je dulu, bagi je dia buat create setup. Sebab I punya last support I dekat ni ni last support I. Dia pecah sini, memang dia nak pergi sini. So kat sini you nak buat box pun boleh. Box tu mungkin dekat sini kita nak sell stop, ataupun mungkin dekat sini kita nak buat buy stop. Tapi buy stop jangan lah, buy stop ni bahaya lah. Sebab daripada you buat buy stop, baik you buat buy limit. Ikut follow order ni, letak je lah stop loss. Ni 20 ni. Dia jangan turun balik lah. Mungkin dia boleh turun, dia kena hold kat sini. Kalau dia tersedut sampai ke sini, ni last lah ni. Ni kita punya ni kat mana 29,000, 28,000. 29 lah lebih kurang. 29,000. Sini. Ni jangan dia tersedut ke bawah, mati nak. Tapi kalau you pandai kan, you nampak peluang untuk sell, you letak je TP you kat tempat ni. Sebab kita tahu memang price nak pergi tempat-tempat ni. Kalau you pandai main lah dengan order. Benda tu nak ajar, takut nanti you, sebab you baru nak belajar technical. Kalau you baru nak belajar technical and you nak combine dengan benda-benda macam ni, you nak main yang benda yang bercanggah daripada direction, ataupun you nak follow direction, ataupun you nak buat tak macam orang lain buat, tu I tak boleh ajar lagi. Sebab even myself kadang-kadang tercedok. Kita terus terang, kadang-kadang tercedok. Memang kita ingat nampak price boleh naik, tapi alamak, tak jadilah. Tak jadi, tak apa lah. Langgar stop loss tak apa lah, tak jadi. Plan tak jadi, nak macam mana? Tapi nak kata kalau orang tanya konsisten tak konsisten tu, habis macam mana kita boleh terpanggil untuk buat ni? Tak, adalah sebab dia, adalah. Nak kata konsisten ke tak konsisten tu, Alhamdulillah lah. Nak kata tak konsisten tu tak, nak kata konsisten tu pun iya. Dia adalah rezeki dia. Tapi ada sebab lah kenapa I rasa terpanggil. Ni ada position ni Chong, tapi bagi dia sampai sini dulu. I sampai sini I tak rasa nak jual, tapi kalau dia sampai sini ataupun sampai dekat sini, baru I rasa nak jual. Tengok lah, tapi I rasa dia tembus ni, mungkin dia sampai sini. Tapi kat sini pun tak ada apa-apa ni. Kejap kita tengok ada bearish engulf tak. Ni kalau ada bearish engulf sedap sikit, kuat sikit, nak reference untuk masuk sell. Kalau tak ada janganlah. Tak ada lah. Dia just bagi ni lah. Ni bukan, ni ada orang panggil shooting star tau, tapi ada orang panggil Gravetone lah, macam-macam nama dia. Tapi for me shooting star is something yang mesti duduk dekat atas, dia tak boleh duduk kat bawah. Kuat sikit lah dia punya shooting star tu. Macam ni. Dia mesti something yang duduk kat sini macam ni. Ni shooting star ataupun Gravetone, apa-apalah nama dia, macam-macam. Ini kita, yang ni my strong
shooting star. Bukan sebab dia dah turun tau, sebab dia duduk dekat atas. Nampak ni, dia naik, pump dia kena reject. And then sebelum dia reject tu kita tahu sebab apa. Nampak tak? Sebelum candle ni jadi, kita boleh masuk. Nah, orang lain masuk bukan dekat sini. Orang lain masuk bukan kat sini. Orang lain masuk dekat bawah ni. Dia nampak shooting star baru dia try masuk. Sebab apa? Sebab kita nampak order. Kau tak rasa ke benda ni? Ya Allah. Hai. Try lah buka. Tapi jangan percaya bulat-bulat sebab benda ni on Binance saja. Dia bukannya apa orang kata ni, dia bukannya overall. So dia nak kata tepat tu tak juga, nak kata tak tepat tu tak juga. You boleh follow sebab lot dia ni besar ni. You tengok ni berapa ni? 500. Besar ni. 500 yang nak buy kat sini. So dia boleh jadi tiba-tiba tu nanti dia naik. Sebab apa? Bila kita tengok kat DSY, dia naik mencanak tak mustahil dia nak turun mencanak. Dia naik mencanak tak mustahil untuk dia turun mencanak juga. So faham Macam ni ni. Ni compression. Bila once compression ni complete sampai apa ni desired price dia, dia naik lah. Macam mana kita nak tengok ni triple top. Nampak ni triple top, dia create-nya something kat sini, pump dia retest, terjun. Macam tu. Banyak nanti you tengoklah video tu. Nanti I dah sediakan dalam playlist. Actually dekat dalam tu pun I dah cerita projection. I dekat sikit-sikit lah, bukan full projection lah. Projection ni apa my features, forecast lah. I tengok apa my forecast dekat dalam BTC. Macam tu lah. Tu sajalah. I think that's all. So kalau floating tu relax, jangan give up ataupun jangan keluar kabut nak cut loss ke apa ke. You buat you punya analysis, you belajar buat. Seriously, sebab I dah provide kan, I dah cerita macam mana I nak tengok dekat order flow, macam mana kita nak tengok dekat EA. And I rasa rugi kalau you tak belajar buat. Sebab kalau you minta signal memang susah. Sebab I pun sekarang ni I fokus dekat BTC. And then BTC punya percentage tak besar tau. BTC punya percentage kecil tau kalau you buat kat spot. Ni baru berapa persen? Ni baru 5%. Oh, besar juga 5%. Ni 7%. Oh, besar juga. And then dekat spot tu dia tak boleh sell. Dia kena buy dulu baru sell tu. Ya, tak shock tu. Kita nampak kan. Benda ni, lagi best aku sell ni. Macam tu. Itu je kot. I think that's all. So, apa-apa pun, happy trading ya guys. Assalamualaikum.